pula Dah masuk lah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesihatan, kekuatan, kelapangan, ketenangan, kesejahteraan. Syukur alhamdulillah. Okey, saya bersiaran daripada mana? Di mana? Alhamdulillah, saya hari ini live daripada Bandar Baru Bangi menuju ke Taman Equine. Lepas settle urusan di Taman Equine, saya ke Ampang. Selepas ke Ampang, saya ke Ceras. Selepas ke Ceras, saya ke Sungai Besi. Tu dia. Oi, banyak juga appointment hari ni. Macam mana nak kejar ni? Waas demi masa. Sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Itu dia. Tapi tak apa ya, manfaatkan masa. Alhamdulillah. Okey, hari ni saya nak buat video sikit lah berkenaan dengan satu tajuk video saya yang ke-8. Tajuk hari ni ialah jangan buat appointment. Apa punya tajuk ni? Tajuk kontroversi. Aduh, jangan buat appointment. Okey, jangan buat appointment. Kalau berniaga, jangan buat appointment. Biar betul mentor. Ya, itu tajuk kita hari ni. Santai-santai ya. Ini pun dah pukul dekat pukul 12. Saya rasa ramai yang sedang sibuk bekerja. Teruskan kerja anda, kerja hakiki. Kepada yang berniaga, selamat berniaga. Berniagalah dengan jujur dan ikhlas. Kepada yang sedang berehat di rumah, selamat berehat. Kepada yang sedang memasak tu, tengah buat apa tu? Okey, tu dah. Okey dek, boleh ya. Okey, tajuk kita ialah jangan buat appointment. Tu dia. Apa pula jangan buat appointment? Baik, jangan salah faham, nama pun tajuk kan. Tajuk ni sebenarnya stopping power kan. Okey, baik. Dia beginilah, ringkasnya banyaklah ya tip yang saya nak kongsikan, tapi hari ni saya nak kongsi 3 tip je lah. 3 tip ringkas lah. Bila kita berniaga, okey, kita jangan buat appointment kepada 3 perkara ni. Yang pertamanya, jangan buat appointment sekiranya penampilan anda tak sesuai. Okey, jangan buat appointment, nombor satunya, sekiranya penampilan anda tak sesuai. Maksudnya dari segi pemakaian tak sesuai, dari segi penampilan diri tak sesuai. Kerana 76 kajian menunjukkan 76% keyakinan prospek ataupun customer melalui penampilan kita. Orang cakap apa? First look. The first look kan. Okey, kali pertama orang buat appointment dengan kita, tengok kita saja, penampilan kita sudah pun memberikan 76% keyakinan orang kepada penampilan kita. Rambut kita, okey, tudung kita, baju kita, seluar, kasut, handbag, semua tu orang menilai. Mereka menilai dari segi luaran. Tapi itu yang dipanggil first impression. Kalau tidak meyakinkan, tak guna tuan-tuan. Okey, itu yang kita kena. Tak kisahlah, bukanlah perlu glamour ke glitter ke, tak perlulah. Maksudnya presentable. Jadi kepada usahawan-usahawan yang baru nak berniaga, okey, jadi saranan saya ialah sentiasa bersedia. Tak kisahlah anda pergi ke mana-mana pun tak ada appointment, anda pakai santai-santai, tiba-tiba ada appointment, ada orang nak jumpa kan, tapi kita tak bersedia ni. Jadi kita sebagai seorang usahawan kena sentiasa bersedia.
Yang mana tak bawa baju extra tu standby lah, bawa lah baju siap-siap kan. Bawa kasut, letak je lah dalam kereta kan. Letak dalam kereta, tak pakai pun tak apa. Lepas tu kita punya kita punya baju. Yang perempuan pula mungkin hari tu tak ada appointment kan, pakai pun alahai tudung sempoi-sempoi kan. Tiba-tiba ada appointment pula, orang nak jumpa kan, nak tahu pasal perniagaan anda, tentang produk anda. Alamak, tak bersedia ni, nak kena balik rumah. Kita orang berniaga kena buat cara berniaga. Kedai kita sentiasa terbuka kan. Jadi kena standby lah. Kenalah jadi orang panggil tu Spiderman kan, ready je kan. Dia macam tu lah. Jadi kita kena bersedia. Rezeki ni datang pada bila-bila masa je, dan di mana-mana je pun. Okey, jadi saranan saya sebagai seorang usahawan, kena sentiasa bersedia. Nombor satunya ialah penampilan. Jangan buat appointment kalau penampilan anda tidak sesuai. Tu dia ya. Okey. Jadi untuk itu, usahawan perlu sentiasa bersedia dari segi penampilan. Yang mana tak bawa, orang kata tu, yang lelaki tu lah kan, tak bawa gel ke, bawa lah gel kan. Yang mana tak bawa, tak payahlah sampai kot-kot tu kan, tengah hari buta nak pakai kot apa. Tapi presentable ya, biar nampak presentable. Penampilan tu nampak kemas, nampak selesa, rapi dan sebagainya kan. Itu maksud saya. Baik. Tip yang kedua yang saya nak kongsi kat sini ialah jangan buat appointment kalau anda tidak menepati masa. Tidak menepati masa ni maksudnya apa? Sekiranya lah anda tengah-tengah drive ke, ataupun anda tengah nak buat benda lain, tiba-tiba ada call, ada orang nak buat appointment, boleh tak saya jumpa awak dalam masa 2 jam daripada sekarang? Alamak, 2 jam daripada sekarang kita tengok tak sempat sampai ni, aku ada satu lagi appointment, lepas tu nak kena kejar kat sana. Tapi kita takut rugi, betul tak? Weh, ini income ni, ini sale ni. Kita pun okey bang, okey bos, boleh bos, boleh. Tapi hakikatnya kita tahu kita tak boleh nak reach the place within 2 hours. Jadi kita ambil juga appointment. Sebenarnya tuan-tuan, this is a bad attitude. Okay, kita terlalu gairah nak ambil appointment sehingga kan kita paksa orang untuk menunggu kita. Contohnya kita kata pukul prospek tu kata, ataupun customer tu kata boleh tak datang pukul 3. Kita tengok, alamak ini dah pukul 2.30 ni, tak sempat pukul 3 ni. Boleh bang, boleh bang. Nampak tak? Betul ke awak boleh sampai pukul 3 ni? Boleh, insyaAllah, no problem, kata kan. Tapi kita tahu jarak perjalanan tu dengan keadaan trafik yang mungkin kadang-kadang jam, kadang-kadang tak jam kan. Tiba-tiba kita kata okey je, dengan harapan kalau aku lambat pun kau tunggulah. Nampak tak? Itu yang tak boleh tuan-tuan. Bila hati kita, niat kita dah ada macam tu, dia akan efek kita punya keberkatan dalam rezeki kita. Kita mengharapkan orang tu tunggu. Orang tu baru tanya, boleh tak pukul 2 ataupun pukul 3 tu? Kita kata boleh. Bila boleh, dia pun on lah. Dia pun korbankanlah masa dia untuk memberi ruang kepada appointment kita ni. Sedangkan kita pula dah tahu dah, pukul 3 tu kita tak boleh nak sampai. Kita kata tak apa, berada tu dah sampai, dia tunggulah. Akak tu tahu-tahulah tunggu aku kan. Dia faham lah. Itu yang tak boleh tuan-tuan. Dalam perniagaan ni, kita kena berkait, dia memang berkait rapat dengan yang saya sebut tadi tu, walas. Dengan masa kita bermain dengan masa. Masa kita dan masa orang. Kita membeli masa orang, orang membeli masa kita. Sebab itulah kita adakan dulu persetujuan dari sudut appointment. Boleh tak pukul 3? Dia kata boleh, kita kata tak boleh. Tak boleh lah. Habis pukul berapa? InsyaAllah bang, kalau pukul 3 saya tak yakin lah saya boleh sampai. Tapi kalau pukul 3.30 bang, InsyaAllah saya boleh sampai. Nampak tak? Dia ada deal dekat situ. Sebab itu saya kata jangan buat appointment kalau anda rasa anda tidak boleh menepati masa tu. Dia berkait rapat. Rezeki ni pun berkait rapat dengan masa. Jadi kita ambil on, tapi kita dah anaya masa orang. Anaya tu tak baik itu dia. Jadi kita kena ingat tuan-tuan, bila kita berniaga ni ikut sunnah. Jadi bila kita berniaga ni, kita berdepan dengan kita punya
customer ataupun klien kita ataupun kita punya pelanggan. Jadi kita kena menghormati masa dia dan menghormati masa kita, ya. Muhammad Ijad, alhamdulillah. John Hamdan, Adam Shah, Suri Hati, alhamdulillah. Jadi sebagai seorang usahawan ataupun orang yang sedang dalam menjalankan perniagaan, nombor 2-nya ialah jangan buat appointment sekiranya anda tidak dapat menepati masa. Yang pentingnya dalam perniagaan ni, dia kena adakan persefahaman dan persetujuan bersama. Kalau kita kata pukul 3, kita boleh pukul 3, dia tak boleh pukul 3. Kita tolerate lah. Kita tolerate, tolak ansur dalam perniagaan ni ataupun dalam membina hubungan ni. Okey, sebab dalam hubungan ni dia bukan berdasarkan kepada perniagaan semata-mata. Okey, kita membina rangkaian. Kita tambahkan kita punya rakan-rakan, ya. Okey, tu nombor 2. Dan tip yang ketiga, yang terakhir saya nak berkongsi kat sini ialah jangan buat appointment kalau anda punya perniagaan hanya bergantung kepada kemahiran leader anda, senior anda ataupun upline anda. Tu dia. Kita buat appointment ni, tapi kita bergantung kepada kemahiran, skill yang ada pada leader kita. Saya baru dalam perniagaan ni, saya pun tak reti lagi nak explain, jadi saya perlukan senior saya untuk bantu. Boleh. Permulaan tu tak ada masalah, senior kita boleh tolong, kan, leader kita boleh tolong. Tapi waktu yang sama, ini perniagaan kita, jadi kita kena cepat. Kita kena cepat apa? Kita kena cepat belajar. Kita kena cepat belajar dan kena buat banyak appointment supaya kita ada kemahiran. Sebab itu saya kata yang ketiganya ialah jangan buat appointment kalau kita banyak sangat bergantung kepada leader kita ataupun senior kita. Susah, tuan-tuan. Sebab masa kita dengan masa dia tak sama. Mungkin kita ada buat appointment, ada kita punya customer nak jumpa, tapi kita roger kita punya senior ataupun leader kita, dia tak available. Alamak, macam mana ni? Sebab itu saya kata rezeki ni, okey, kita kena jemput. Caranya ialah kita kena cepat belajar, cari ilmu, tambahkan ilmu dan kuasai ilmu, ya. Okey, itu antara 3 tip yang saya nak kongsi kat sini ialah jangan buat appointment kalau sekiranya anda tidak berusaha untuk nak berubah, untuk nak berjaya dan untuk nak mencipta kejayaan dalam perniagaan anda. Begitu juga sekiranya anda sebagai seorang business owner, okey, sebagai seorang business owner yang mempunyai produk sendiri ke, yang mempunyai perniagaan sendiri ke, okey, kita pergi belajar, masuk kursus, masuk seminar, masuk kelas, masuk training dan sebagainya. Okey, itu ialah untuk membina motivasi kita. Tetapi ini perniagaan kita. Jadi apa kita kena buat? Kita kena cepat-cepatlah belajar. Mungkinlah pada permulaan ni kita rasa kekok, kita jumpa orang pun kita nampak benda lain, betul tak? Oi, kita dah jumpa orang, jumpa customer pula tengok muka bengis, oh my, dah goyang lah kita, nampak pula misai dia 2 kali gulung. Dah goyang lah, betul tak? Nampak pula makcik ni, kakak ni kan, makcik ni pula bukan main lagi, muka nampak bengis je kan. Kita dah rasa goyang. No, tuan-tuan. Okay, kita nampak apa, tuan-tuan? Kita nampak dekat situ adanya rezeki. Rezeki yang boleh, kalau dia tak join perniagaan kita ataupun dia tak membeli apa yang kita nak apa yang kita kongsikan, tak apa. Sekurang-kurangnya kita bina hubungan, boleh jadi kawan. Boleh jadi kawan. If you are not networking, you are not working. Tu dia. Okey, itulah dia 3 tip ringkas. Saya pun dah sampai dah ni. Nak sampai kat Equine dah. Urusannya berada di sini, insya-Allah ngam-ngam pukul 12. Terima kasih kepada yang menonton video saya. Yang tak sempat menonton tu tak apa, kerja dulu apa, nanti dah free boleh tengok video saya, ini sharing tip ni. Okey, sebagai rumusan 3 lagi sekali, jangan buat appointment. Nombor 1-nya sekiranya anda tidak mempunyai penampilan yang sesuai. Nombor 2-nya ialah jangan buat appointment sekiranya anda tidak dapat menepati masa. Dan yang ketiganya, jangan buat appointment sekiranya anda hanya bergantung dan asyik bergantung kepada senior anda ataupun leader anda ataupun upline anda ataupun manager anda. Jelas cerita, jangan bergantung pada orang lain lah.
Ya. Ini perniagaan kita. Itulah saja sharing tip daripada saya tengah hari ini. Ceria-ceria selalu. Bagi yang terus bekerja, yang bekerja tu teruskan bekerja, kerana kerja itu adalah ibadah. Kepada yang buat perniagaan tu, buat sungguh-sungguh, buat ikhlas, jangan give up, jangan fed up, jangan down, jangan stres, buat saja. Sebab apa? Rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka memberi rezeki kepada orang yang rajin, ya. Okey, dan yang ketiganya dekat sini, saranan saya ialah kepada yang masak tu, masaklah best-best sikit, kan? Kan? Okey, itulah saja sharing saya. Success by design. Okey, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya ni sendiri pun banyak kelemahan, Kita manusia ni kena sentiasa beristighfar, kerana kita sentiasa buat dosa sepanjang masa. Sekian dulu. Assalamualaikum. Aku dah nak habis dah ni. Kau mau sampai. Alright. Sekian dulu. Assalamualaikum. Yang mana tak sempat tengok live saya, tak apa. Okey, anda boleh klik like je, rasa-rasa bermanfaat, share je lah. Kalau rasa-rasa tengok benda tu baik, boleh share dengan kawan-kawan anda, share. Kalau rasa ego, tak nak share, tak apa, kan. Rezeki tu datang daripada Allah. Kita ni hanyalah memanjang-manjangkan dan menyampaikan berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.